prinsip dia kemalangan boleh dicegah. Bukan kita kata ni lah kita menidakkan kuasa Tuhan, tidak, tetapi kaedahnya adalah usaha, kemudian baru kita bertawakal, baru kita berserah, baru ada qada dan qadar. Tapi kalau tak usaha, nak buat macam mana dah kemalangan. Itu adalah sesuatu yang tak betul lah. Unta tu kita kena tambat dulu. Kita kena tambat dulu unta tu, baru unta tu tak kena curi. Ada hadis dia lah kat situ, saya kongsikan sikit je lah. Okay, alright. So now kita terus kepada slide. Okay. Kita start dulu dengan topiknya promotion and awareness. Okay. Okay, thank you. Dah nampak tak cikgu? Okay, so thank you, slide pun dah habis. Okay, sekejap. Dah balik pada slide yang pertama. Okay, so slide ni pun agak panjang jugalah. Ada 35 slide, tapi saya cuba cepatkan. Tadi 45 slide kita buat dalam tempoh 2 jam. Yang ni saya cuba cepatkan sikit. Tetapi cikgu-cikgu pun boleh bertanyakan soalan lah kepada saya. Okay, alright. So, OSH promotion and awareness. So, kita kena promosikan OSH ni. So, macam mana kaedah dia? Melalui OSH program. So, kita nak buat promosi ni, kita kena ada program. Okay, so OSH program. So, tujuan dia apa? Implement the goal of OSH policy. So, kita ada tadi, dasar tadi. So, kita nak jadikan dasar tu diguna pakai. Jadi, tujuan kita buat program ni, kita nak implement kita punya dasar tadilah. Kemudian, compliance with national law and regulation. So, salah satu kehendak undang-undang adalah kita kena buat program untuk OSH ni sebenarnya. Mana-mana organisasi, mana-mana syarikat. Kemudian, good operation of the organisation OSH management system. So, tadi kita dah belajar OSH management system. Salah satunya do. So, do ni kita kena buat program. So, kita kena buat program. Macam saya katakan tadilah, antaranya kita boleh buat panggil inspection, pemeriksaan. So kita periksa kawasan kerja kita tu, adakah kawasan kerja kita tu selamat. Contohnya dari segi Swiss, dari segi kabel, dari segi lantai, dari segi susun atur, dari segi ruang, laluan, pemadam api dan sebagainya. So itu pun salah satu program juga. Okay. Kemudian continual improvement of OSH performance. So kita nak menambah baik kepada kita punya sistem safety ni, kita mesti ada program. So kalau tak ada program, dia tak bercambah lah. Okay. Kemudian action plan. So daripada program tu pun kita ada action plan. So get management commitment. So kalau kita nak buat safety week, pengarah pun mesti kena tahu. Sama juga bila kita sampaikan maklumat kepada pelajar, okay, kita dah bagi tahu dah. Okay. Kemudian pelajar kena come up dengan program dia. Macam mana pelajar nak lebih tahu tentang safety ni. Apa pelajar nak buat? Program yang ada kaitan dengan pemprosesan makanan. So antaranya mungkin pelajar boleh cakap dari segi membina satu SOP. Tapi nak SOP ni orang senang faham. So macam mana? Macam saya katakan sebelum tadi lah, boleh buat video. Dan video tu pula boleh dipilih, dibuat secara berkumpulan. Okey, nanti pengarah akan pilih dan diberilah hadiah dan sagu hati kepada pelajar. Itu antara program yang boleh buat. Kemudian design plan based on objective and target. So objektif kita antaranya adalah zero accident. So bila kita kata zero accident, kita tengok insiden apa yang paling banyak berlaku dekat kawasan kerja kita tu. Okay. Jadi daripada situ kita buat satu program supaya insiden tu berkurangan. Bila insiden tu berkurangan bermakna kita ada objektif dan kita ada target. So kalau berkurang bermakna program itu tercapai. Kemudian arrange for resource, human, financial and technical support. Ni cerita dia lah. Contohnya kalau kita nak pelajar buat video, so kita kena tahu apa yang medium-medium yang pelajar boleh gunakan untuk buat video, bagaimana kaedah dia, okay, cara video tu ni. Kemudian dari segi masa, kita kena bagi masa, bukannya kamu kena buat video, lagi 5 minit saya nak. Jadi hasilnya pun kurang baik. Dan dari segi kita kata resource yang lain adalah contoh
financial. Financial tu contoh mungkin boleh buat kolaborasi dengan program-program lain. Saya tak tahulah sama ada ke tak program IT dan sebagainya, sebab dia pun melibatkan video editing. Yang ini pun baik. OSH program ni sebenarnya kita boleh buat dia 3 atau 4 serangkai di mana kita boleh menambah menambah kemahiran pelajar selain daripada kemahiran yang berkaitan dengan food processing. So dia ada secondary punya skill lagi. Ini benda yang baiklah sebab di zaman sekarang kita kena ada multi skill dia panggil. Bukan hanya satu skill saja, kita kena ada banyak skill, which is membantulah. Okay. Kemudian identify how to measure success of the program, performance indicator. So antaranya tadi saya kata performance indicator adalah bila kita lihat trend kemalangan tu menurun. Kemudian adanya perubahan dari segi disiplin, kemudian dari segi kepatuhan terhadap peraturan-peraturan keselamatan dan kesihatan. Okay. So assign responsibility for each program, communicate this requirement to manager and supervisor concerned. So ini kalau di peringkat pekerjaan. Jadi macam cikgu-cikgu di KV mungkin ada dalam 9 orang macam tu kan. Jadi kalau 9 orang tu, cikgu-cikgu ni boleh pecahkan tugasan tu untuk program tersebut. Jadi maknanya ada satu program, kita ada 1 tahun, 12 bulan, mungkin penggal pertama ataupun semester pertama, ada 4 orang cikgu yang akan menguruskan. Penggal kedua ada 4 orang cikgu yang akan menguruskan. Jadi ada ketua program untuk OSH tu. Untuk certain program yang nak buat. Sebenarnya ada macam-macam program boleh buat. Okay. Kemudian communicate, ni tadilah maknanya kita berbincang. So responsible top management, overall responsibility. So sebelum buat satu-satu program dapatkan pandangan daripada pengarah, dan biasanya pengarah mesti boleh sokong lah. Kemudian provide resource to implement the policy. Resource-nya antaranya adalah bila dah buat video tu kena pamerkan. So ada tak audio visual yang boleh dipamerkan, kemudian untuk diberi pemarkahan dan sebagainya. So itu adalah antaranya resource lah. Line management and supervisor, day-to-day program task responsible, ensure that OSH manage within their area of operation. Lepas tu saya katakan tadi, kalau nak buat program, boleh buat di peringkat jurusan ataupun boleh buat program secara menyeluruh keseluruhan KB. Ini antaranya lah. Okay, daripada situ kita akan nampak the application of knowledge tu. Okay. So yang ni pekerja, ni kalau dia dalam syarikat lah. Pekerja kena bekerjasama. Kalau di segi KV, maknanya pelajar kena bekerjasama, mematuhi peraturan, kemudian buat report sekiranya dia ada, kita bagi dia peluang untuk buat inspection. So dia kena buat reporting dia lah. Kemudian involvement in consultation, maknanya kita libatkan juga pekerja ataupun pelajar dalam proses rundingan. Kita minta pendapat dia. Okay, kalau macam ni, which one yang you prefer, yang you rasa lebih selamat kalau kita buat macam ni. Kadang-kadang peralatan, tools, pisau dan sebagainya. So macam mana nak pastikan peralatan tu disimpan dengan baik, diambil dengan baik dan tidak create kita kata keadaan yang bahaya tadi. So relative exposure to hazard, maknanya dia tidak terdedah dan boleh menyebabkan kemalangan secara langsung. So program, information, instruction and training. So training pun boleh, macam yang kita buat sekarang ni pun adalah program sebenarnya. Kemudian instruction, arahan. Okay. Kemudian maklumat. So maklumat ni boleh dalam pelbagai bentuk. Poster, apa lagi, simbol. Selain daripada poster tu kita ada signage. Okay. Kemudian the provision of safe work system. Safe system of work, maknanya kita menyiapkan satu sistem kerja yang selamat. Okay. Kemudian arrangement for operation, handling, storage and transport of plant and substance. Okay, ini banyak sebab bila pemprosesan makanan kita akan banyak guna substance. Jadi cara penyimpanan tu, yang ni tuan-tuan lebih arif lah berkaitan dengan penyimpanan makanan, tak boleh letak kat lantai dan sebagainya. Okay. Provision of facility for welfare of employee. Ini welfare kalau kat sini dia cerita pekerja lah sebab dia keselamatan dan kesihatan pekerjaan. Tetapi kalau di KV, okay, welfare. Macam mana welfare? Contoh, untuk mencuci tangan, itu adalah welfare. Kalau di tempat kerja ada. Kemudian tandas. Kemudian bila kita kata untuk penyediaan makanan ni, pemprosesan makanan ni, dia lebih kepada
hygiene tu lebih. Jadi maknanya cara mencuci tangan itu pun perlu dititik beratkan lah. Kemudian implementing risk control. Yang ni tadi kita belajar sebelum ni tadi macam risk management tadi, antaranya HIREC. So HIREC tu risk control tu kena diimplement. Kalau tak diimplement bermakna risiko tu kita tak kawal. Kemudian promotion, training and communication. Okey, sebelum tu. Okey, ada soalan cikgu? So far boleh ikut tak cikgu? Agak laju sikit lah tentang ni. Sebab kita masa pun singkat. Okey, ada soalan? Okey, so far cikgu boleh ikut? Boleh. Okey, boleh. Ada soalan tak? Ada soalan tak? Cikgu Dina, saya dah nampak tadi. Cepat je saya tangkap sebab anak saya nama dia Dina. Ada tak Cikgu Dina? Tak ada ni. Oh, tak ada cikgu. Ada Dina Roski. Cikgu. Okey cikgu? Okey. Okey, ada soalan nak tanya? Setakat ni tidak. Oh, setakat ni tiada. Okey, cikgu orang Sabah. Dah ada tu kah? Ya, orang Sabah. Okey, nantilah saya pun mau berbual sikit ni. Boleh? Boleh on kamera? Saya pun mau mengasah ni. Saya punya bahasa Sabah ni. Lama sudah tidak cakap Sabah. Okey kah? Okey. Okey, saya mau tanya. Kalau macam tadi saya sudah bilang sama cikgu boleh buat OS program. Jadi kalau cikgu sekarang ni cikgu fikir OS program macam mana yang cikgu boleh buat kalau di Lahad Datu tu untuk kursus pemprosesan makanan. Apa ada yang ada? Host program macam online lah kalau sekarang ni kita prefer online lah kan berbanding yang face to face punya. Rasanya kita boleh buat macam ni lah, macam Google Meet ataupun kita boleh Google Meet lah selalunya kan kalau macam untuk semua orang dapat join. Macam begitu kah? Betul. Okey, kalau kita buat online, jadi yang program itu adalah program keselamatan dan kesihatan. Jadi macam mana kita mau bagi pelajar dia boleh buat program keselamatan kesihatan tapi ada kaitan dengan pemprosesan makanan. Jadi kalau subjek tu kita ajar keselamatan dan kesihatan. Betul. Tapi kita mau dia buat sesuatu tentang safety tapi ada kaitan dengan maknanya dia buat program tapi ada kaitan dengan keselamatan dan kesihatan. Tadi kita bincang kita boleh buat training, kita boleh buat promosi dan lain-lain lagi. Jadi yang mana yang cikgu rasa sesuai boleh bagi pelajar buat untuk buat macam pelajar tu sendiri yang buat program safety tapi ada kaitan dengan kursus pemprosesan makanan. Itu saya punya maksud. Jadi program yang macam mana tu? Program macam kita boleh bagi data untuk dia selesaikan. Macam itu. Ya, kalau bagi di atas tu task yang macam mana? Task yang macam contoh kita bagi dia task suruh buat cara penyelenggaraan mesin ataupun pembersihan mesin yang telah digunakan lah. Dan mesti dia masuk tu buat dengan baik. Okey, Encik Firdaus. Okey, terima kasih Puan Dina. Bagus juga tu. Boleh saya cakap Sabah ni. Bagus kah? Okey. Alright. So, Cik Firdaus, Cik Fik boleh buat kursus. Okey, boleh buat kursus. Maknanya boleh guna balik modul ni, terangkan, mungkin tak payah ambil banyak. Ambil satu modul je, terangkan balik. Okey, kemudian bagi dia task untuk dia buat berdasarkan modul. Okey. Kemudian buat TikTok saya sekarang. Okey, ini pun bagus. Jadi maknanya dia buat TikTok, maknanya pendek tapi menunjukkan keselamatan dan kesihatan dalam pemprosesan makanan. Contoh mungkin kadang-kadang kita tak ni pisau. Kan pisau. Jadi penggunaan pisau ataupun penggunaan macam Cikgu Dina cakap tadi
buat dia panggil apa? Task, bagi task kan, bagi task. Jadi task dia adalah okey, cara-cara apa bahaya pisau jika ataupun bahaya peralatan mesin jika tidak digunakan dengan baik. Jadi dia orang ada banyak source untuk gunakan. Okey. So betul, TikTok tu pun okey sebab sebenarnya nature dia sekarang ni kita tak boleh step back. Jadi memang zaman dia orang kita kena ikut tetapi kita jadikan dia positif, which is good lah. Okay, alright, so saya continue kepada slide. Okay, so now bahagian kedua, promotion, training and communication. Alright, so apa yang kita boleh tengok, salah satu OS promotion adalah kita kata silent. Teknik ni adalah melalui lead by example. So maknanya kita sebagai tenaga pengajar, cikgu-cikgu, kalau macam saya jadi safety officer dekat site, saya kena tunjukkan contoh yang baik. Tetapi ini adalah perkara yang kita kata di zaman sekarang ni agak susah lah. Buat apa yang aku ajar, jangan buat apa yang aku buat. Orang selalu cakap macam tu yang jadi susah lah. So leading by example ni is one of the thing. Kemudian involve employee, maknanya pekerja ataupun pelajar. Use reward, incentive and disincentive. Maknanya kalau ada perlakuan pelajar yang tak selamat, okay, mungkin boleh tolak markah. Tetapi kalau dia boleh buat dengan baik, bermakna mungkin kita boleh bagi extra mark. Kemudian best practice. Kemudian communication and training. Okay. So bila kita kata ini tadi, kemudian kita ada communication. So dalam mempromosikan safety ni, kita pun perlu bercakap. Macam saya lah. Saya ni sebenarnya part yang pasal adalah mempromosikan safety lah ni. So to get things done, to report or to receive instruction. Sebab itu kadang-kadang boleh berlaku communication breakdown. Sebab apa? Communication ni dia adalah two-way process, information and feedback. Okay? Dan ada masanya communication kita lakukan tanpa bercakap. Melalui poster, melalui apa lagi, isyarat dan sebagainya. Poor communication or failure in communication can introduce hazard. Ini yang banyak orang menghadapi masalah. Okay? Sebab kadang-kadang apa yang kita sampaikan tak sama dengan apa yang diterima. Okay? So, kita kena elakkan poor communication ni. Terutamanya dari segi tonasi dan sebagainya. So, verbal communication, ada pecahan dia, ada meeting, kemudian toolbox ataupun briefing lah. Kemudian training and coaching, kemudian briefing. Ini adalah verbal communication. Memang kita bercakap, sama ada secara two-way ataupun monolog. Okay? Kemudian, non-verbal, yang saya kata tadi. Notice board, bulletin, newsletter, warning, label, safety data sheet. Kalau kita nak ambil mudah lagi, okay, saya nak tanya kepada cikgu jugalah. Kita nak ambil yang paling mudah sekali. Paling mudah sekali untuk non-verbal communication ni. Kita jumpa hari-hari, almost every day lah. Sebab sekarang PKP kadang-kadang tak jumpa juga. Tapi pun jumpa jugalah sebenarnya. Okay, so non-verbal communication. Ini non-verbal communication. Okay, soalan saya. Bila kita pergi kat dapur, kita tengok blender. Tak nak contoh tu lah, tukar contoh lain. Bawa kereta. Bawa kereta, kemudian kita berhenti, kita bergerak waktu bila? Kalau tengah-tengah jalan, tak, tiba-tiba kita berhenti. Siapa suruh kita berhenti? Tapi kita berhenti. Kita kata macam mana, kenapa kita berhenti? Okey, nak tanya ni. Tanya dekat Hanis Nadia. Ada Hanis? Cikgu Hanis ada? Ada. Okey, Cikgu Hanis. Mukanya tak nampak. Okey. Cikgu Hanis. Okey.
Assalamualaikum. Okey. Cikgu boleh memandu cikgu? Suara. Boleh. Okey, boleh. Okey, cikgu tengah memandu. Lepas tu macam mana cikgu tahu dekat jalan raya bila nak stop, bila nak jalan, bila nak laju, bila nak perlahan? Macam mana cikgu tahu? Biasa kita akan tengok signboard ke atau kalau dekat traffic light kita akan tengok traffic light lah. Kalau macam kawasan sekolah kita akan tengok signboard untuk perlahankan kenderaan. Okey, so maknanya kita perceive information melalui sign, tanda. Sebab macam traffic light. Kita dekat Malaysia, traffic light merah, automatik kita stop. Hijau, kita jalan. Kalau kuning, kita buat apa? Bersedia untuk berhenti. Bersedia untuk berhenti. Itu yang sepatutnya lah. Jadi, itu pun sebenarnya adalah komunikasi. Okey cikgu, terima kasih. Okey, alright. So nampak So kita perceive communication tu sebab kita dapat melalui pembelajaran yang sebelum ni. Sebelum kita pandai memandu, tu part and parcel, kita kata tadi dalam hierarchy of control tadi ada administrative control, training. Daripada training tu kita faham komunikasi tu macam mana. So lampu merah kita berhenti, lampu oranye bersedia untuk berhenti, tetapi kalau kita tak sempat, kita tak boleh berhenti kat tengah-tengah, kita kena jalan terus. So that is communication. Okay. Jadi sebenarnya signage, poster dan lain-lain tu adalah bertujuan untuk memberikan maklumat. Tetapi di Malaysia, majoriti pelajarnya adalah warga negara Malaysia yang boleh berbahasa Melayu. Tetapi kalau dalam bidang pekerjaan, saya lebih banyak gunakan simbol-simbol signage. Sebab di tapak bina contohnya ada warga asing, ada warga Bangladesh, ada Nepal, ada Vietnamese, ada Myanmar dan sebagainya. Jadi kalau saya tulis, saya kena Google Translate, tampal, baru orang boleh faham. Kalau tak faham. Jadi susah. Sebab tu tadi saya boleh berbahasa Sabah. Sebab saya kerja kat Sabah 1 tahun. Jadi saya nak mudah berkomunikasi dengan orang Sabah. Jadi saya belajar dialek sana. Nak belajar bahasa dusun tak sempat. Sebab saya duduk setahun je. Kalau lama sikit mungkin boleh cakap dusun kot. Okey, itu pencerahannya lah. Okay, kita sambung lagi. Okay, so tadi communication tu. Okay, so now newsletter, warning sign, label and safety data sheet. Safety data sheet ni adalah untuk bahan kimia. Kita panggil SDS dah sekarang kita panggil, safety data sheet. Okay, kemudian importance of training. Instruction and procedure alone is not sufficient. Sebab tu tadi ada orang dia faham. Lampu merah berhenti, lampu hijau jalan. Tetapi sebab daripada kecil sebelum dia ambil lesen, orang yang bawa kereta tu tak kisahlah bapak dia ke, pakcik dia ke, abang dia ke, lampu kuning tu dia bukan perlahan, dia kena laju. Dia kata lampu kuning kena laju supaya kita boleh jalan sebelum dia merah. Itu pemahaman dia. Dan kebanyakan orang faham macam tu. Sebab masa kecil-kecil pun kita tak dikata okey lampu oranye bersedia untuk berhenti sebab kita kena perlahankan dan kita berhenti kalau jauh. Tapi kalau kita sampai dekat situ, dia oranye, kita jalan je terus. Jadi underpinning, maknanya masalah dia pengalaman yang sebelum ni kita tak boleh anggap dia betul lah. Shortcut for learning is from experience. Tapi kadang-kadang experience tu pun tak membantulah macam saya kata tadi. Employee need to know what they are looking at or what to do and what to look for. Sama juga bila ada pelajar baru datang daripada tingkatan 3 masuk program diploma pemprosesan makanan. Jadi pelajar ni sebenarnya dia tak ada knowledge yang sebelum ni. Mungkin dia tak ada, kita anggap dia tak ada knowledge sebelum ni tentang penggunaan mesin dan sebagainya. Jadi bila dia jumpa mesin-mesin yang baru ni dia excited. So kita kena bagi tahu dia bahaya mesin tu, cara kaedah penggunaan yang selamat. Itu yang saya kata tadi. Itu pun promosi juga. Kenapa kita kena buat training. Right? Kemudian cannot assume experience from previous employer is similar. Jadi kita tak boleh anggap maknanya pengalaman-pengalaman dia yang lalu tu sama. Sama juga dalam industri. Mungkin kerja kilang A, kilang pemprosesan makanan A. Tapi kilang A dia buat katakan dia buat
santan, pengeluar santan. Tapi bila dia berhenti daripada situ, dia pergi pemprosesan makanan yang lain. Yang kilang ni pula dia buat produk sejuk beku. Buat produk sejuk beku. Jadi bila produk sejuk beku dengan santan, dia dah tak sama. Jadi memang ada similarity tetapi bukan 100%. Okay. Kemudian material process and technology may have changed. Ini pun sama juga. Sebab apa? Dulu punya proses penyediaan makanan dengan sekarang punya proses pemprosesan makanan jauh berbeza. Okay. Sebab dulu mungkin semi finish. Sekarang dah end product, boleh terus makan. Ada produk yang kita kata dulu mungkin tak boleh tahan lama, sekarang boleh tahan lama. Kemudian ada kaitan juga dengan legal requirement. Okay. Kemudian habis part yang tu. Kemudian tadi saya ada tunjuk performance measurement. Ini performance measurement. Performance measurement pertama, develop strategy in preventing accident. Okay. So tadi saya tunjuk adalah cara kita guna man hours. Dia ada dua pecahan. Dia ada leading dan lagging indicator. Lagging indicator ni, kemalangan dah berlaku, baru kita buat sesuatu untuk tak nak dia jadi balik. Tetapi kalau leading indicator, kita hendaklah mencegah kemalangan. Jadi kita boleh nilaikan benda tu. So the database can be analysed for info on the most common type of accident. Yang inilah maknanya daripada database kemalangan-kemalangan layu. Kemudian trend is safety performance, benchmarking performance against others workplace. So sekarang ada 4 KV saya dipahamkan. Jadi 4 KV ni bolehlah tengok antara masing-masing bagaimana KVA, KVB, KVC dan KVD ni mana yang paling kurang kita kata berlaku kemalangan. Jadi apa yang dia lakukan, dia boleh kongsi dengan KV-KV yang lain. Jadi which is good lah. Itu yang kita nak. So kalau KV ni dia buat macam ni, KV ni buat macam mana. So KV ni dia ada sistem lain, KV ni ada sistem lain. So boleh ni. Tapi masih lagi kita kata performance tu kita check against each other. Okay. So work as a group lah maknanya. Okay. Kemudian dia ada dua tadilah, proactive dengan reactive measure. Inilah saya kata leading and lagging indicator. Kalau proactive ni compliance toward legal requirement. Dia buat sebab dia nak ikut legal. Contohnya activity training safety meeting. Dia buat sebab benda ni ada dalam legal. Okay. So dia lebih fokus untuk mencegah. Reactive, dia buat selepas berlaku sesuatu. Near miss, injury, plant damage. Dan dia biasanya quantitative ataupun qualitative analysis. Macam yang saya tunjukkan Excel sebelum ni tadi. Sebab dia dah kira berapa man hours apa semua. Tetapi yang atas ni proaktif, dia dah buat dulu. Dia tak tengok pun man hours tu. Dia dah tahu dah 1 tahun dia dah ada dah program-program yang dia nak buat. Okay. Dan program tu sentiasa improve lah. So the advantage of reactive measure, the measure failure to prevent accident rather than safeness. Sebab dia tengok failure. Sebab dia bukan nak buatkan jadi lebih selamat. Dia fikir, oh dah jadi accident baru dia nak bertindak. Okay. Useful for measuring deficiencies and duration. The measure is very depending upon good reporting. So kita cari, kita buat inspection, ada masalah baru kita improve. Tetapi kalau yang kita kata proactive measure tadi, dia dah ada dah satu sistem di mana sistem tu yang dia follow, kemudian baru dia tengok macam mana nak improve lebih baik. Okay. Kemudian OSH audit. Okay. So tadi kita pergi kepada performance. Okay. Performance measurement kita nilaikan. Okay. Kemudian kita ada OSH audit. OSH audit ni pun kita nak audit. Definition dia apa? Systematic examination to determine whether activities and related result conform to plan arrangement and whether these arrangement are implemented effectively, are suitable for achieving the organisation policy and objective. Jadi sebenarnya tu saya kata tadi, dia ada kaitan juga dengan kita punya OSH-MS tadi, PDCA, Plan, Do, Check, Action. So kita relatekan kepada kita punya polisi. So apa program-program yang kita buat tadi, prosedur-prosedur yang kita ada, hierarch yang kita ada, kita audit. Kita tengok hierarch tu, ada tak? Betul tak kita buat HI, RA dengan RC? Okay. Kemudian program yang kita rancang 1 tahun tu, kita implement ke tak? Kalau tak implement sebab apa? Tetapi OSH audit ni bukan tujuan dia untuk kita mencari kesalahan.
tujuan dia adalah kita nak cari ruang supaya kita boleh improve, menambah baik. Ini kena betul-betul faham. Sebab kebanyakannya dalam industri, bila kena audit, auditor pun dia punya style adalah mencari salah orang. Itu yang tak betul. Maknanya dia kena highlight benda yang bagus dan strong point, dan dia kena tengok juga weak point, di mana weak point tu boleh di-improve. Itu tujuan dia. Okay, so audit are for organisation, inspection are for things. So inspection ni untuk barang, audit ni biasanya untuk sistem, untuk proses. Evaluating company-wide health and safety control and management system. Okay, inspection is part of the audit lah. Kemudian type of audit, ni just pengetahuan sajalah. Ada first, second and third party. Third party ni biasanya nak pergi kepada certification. Contohnya ISO, panggil SIRIM punya orang. Second party ni kita audit contractor dan supplier. First party ni internal audit. So kalau cikgu-cikgu nak buat audit, maknanya ada 9 orang ataupun 10 orang 1 KV, mungkin 2 bulan sekali boleh satu orang cikgu buat audit. Macam tu. Tapi audit ni dia ada pecahan dia lagi lah. Ada temu bual, pemeriksaan dokumen dan sebagainya. So prinsip audit, each audit must have its objective and scope. So kena ada. Okay, audit kali ni kita nak tengok tentang dokumen dan pelaksanaan kita kata pelaksanaan SOP tentang pengendalian mesin. So itu je dia tengok. Audit must be measured against criteria, legislation and standard. Biasanya kita audit berdasarkan kepada kita punya SOP itulah. Professional and analytical conduct of the audit. So mesti systematic, documented, finding are based on verified evidence, predetermined audit criteria. So maknanya kita tanya kepada pelajar, okay, ada tak SOP macam mana nak gunakan mesin ni? Macam mana nak gunakan mesin ni dengan selamat? So, pelajar pun jawab, dah diterangkan kalau mesin ni kena pastikan nak tutup switch dia, tangan tak basah, etc. Okay. Alright, kemudian audit ni mesti tara. Kita mesti go through detail audit ni. So every single, sebab kadang-kadang sampai satu tahap bila kita audit, kita tengok SOP tu sendiri tak sesuai, kita ubah sesuai SOP tu. Okay. So must end with written audit report. Ini just pengetahuan lah. So ini proses dia, ada 6 proses. Mula-mula kena initiating. So bila nak buat audit definition dan sebagainya, kemudian review kepada dokumen, prepare for audit, on-site audit activities. Kemudian audit report, kemudian audit completion. Ini dia punya proses lah. Okay. Kemudian dah habis audit, audit itu dipersembahkan kepada management. Termasuklah program-program yang kita jalankan tadi, training, lagi apa? Program promosi, kemudian signage. So all that kita masukkan, apa yang kita dah buat sepanjang semester tu ataupun tahun tu. Okay, so kita persembahkan kepada siapa? Kepada pengarah. So a process of reviewing the organisation system, management system, program and performance. Termasuklah kita punya performance tadi, berapa accident dan sebagainya. Carried out by a management review committee made up of manager, safety officer or specialist advisors and others. So mungkin kalau di peringkat pemprosesan makanan, guru-guru di proses pemprosesan makanan, ada satu wakil, dia akan present kepada pengarah lah. So pengarah akan tengok, inilah jumlah kemalangan, apa yang dah buat, keselamatan dari segi macam mana, ada dokumen yang dah dibuat, berapa bilang kemalangan, berapa man hours dan sebagainya. Dan apa yang pelajar-pelajar boleh dapat. Jadi nampaklah benda tu di mana sebenarnya OSH ini, kalau di peringkat pemprosesan makanan, banyak yang boleh dibawa kepada industri. Sebab saya perasan kalau dalam bidang pemprosesan makanan ni, kalau kita kata medium enterprise lah, small and medium enterprise, SME, macam contoh pemprosesan makanan untuk produk sejuk buku. Contohnya macam industri hiliran, macam contoh daging salai. Orang banyak buat daging salai sejuk buku. Tetapi dari segi proses dia tu tak ada safety pun. Jadi kalau pelajar tu bekerja dengan SME ataupun dia mengusahakan sendiri, sebenarnya ada banyak perkara yang dia boleh implement, which is dalam masa yang sama dia akan improve produk quality dan sistem kerja tu sendiri sebenarnya. So dia lebih sistematik lah
dan lebih senang diuruskan. Kemudian daripada situ management review ni dia akan bagi feedback sekiranya ada permintaan daripada orang yang present tu tadi, personal yang present tu tadi untuk dapatkan resource yang lebih ataupun sebagainya. Okay, so ensure the organisation comply with its own safety and health policy and objective. Okay, it's help making decision on necessary correction and improvement. Okay, kemudian review, evaluating or deciding on ni performance, statistic and trend of accident. Sebab kita ambil data tu tadi. Kemudian kita tengok apa yang kita buat tu dari segi communication, promotion, SOP, safe work instruction tadi, adakah benda itu support, menyokong kita punya polisi. Okay. Kemudian perlu tak kita ubah polisi? Sebab kena ingat polisi itu adalah untuk keseluruhan KV. Tapi program yang dibuat di peringkat program khusus pemprosesan makanan tu, adakah dia support polisi yang ditandatangani oleh pengarah tadi? Ini contohlah. Okay. Tapi kalau di dalam syarikat, tengok adakah aktiviti yang dibuat dalam syarikat tu bersesuaian dengan polisi dan objektif tadi. Kemudian accommodating change in regulation, technology and standard expectation. Okay. Kemudian sampailah kepada audit punya result tadi pun kita present juga dalam management review. Kemudian risk assessment. Ini kita ceritalah berapa banyak risk assessment yang kita ada, tetapi biasanya kita sebutkan dalam bentuk senarai saja sebab kita tak nak meeting tu jadi panjang. Okay. Dan senarai itu dia akan semak sama ada perlu revise ataupun perlu tambah lagi hazard high-rec tu ataupun ada high-rec yang perlu digugurkan. Maknanya tak signifikan lah. Okay. Kemudian report on overall performance of the management system tu, corrective plan for corrective action or continual improvement. Jadi kalau ada juga kemalangan, kita dah buat dah program-program tadi tapi ada kemalangan. Tapi kemalangan tu tak terkait dengan program yang kita buat. Program yang kita buat mungkin kita kata prevention on finger injury. Itu tajuk lah program tu. Tapi yang berlaku kemalangan pelajar terjatuh sebab lantai licin. Jadi program tu tak mengkhusus kepada pelajar jatuh. Jadi kita buat action plan untuk program yang akan datang nak elakkan daripada lantai licin dan pelajar terjatuh. Kat situ akan ada perbincangan lah dalam management review meeting tu. Okay. Kemudian reviewing, evaluating and deciding on audit punya result tadi. Okay. Kemudian untuk overall tadi. Kemudian untuk action plan lah. Okay. Habis dah itu. Okay. Okay. Alright. Ada soalan, cikgu? Ada soalan? Okay. Alright. Kalau ada perubahan untuk SOP, sesuatu teknik atau tempat proses, boleh ubah terus semasa audit atau tunggu pelaporan dan adakan mesyuarat terdahulu. Okey, Encik Firdaus, soalan yang baik. Okay. So sebenarnya sekiranya ada perubahan untuk SOP, so macam mana kita nak tahu perubahan untuk SOP ni? So ada banyak kaedah. Mungkin ada orang yang dalam komiti tu dia perasan, oh kita sebenarnya kita buat macam ni, tetapi rupa-rupanya dalam yang kita tulis SOP tu ada macam ni. Tapi kita kena betulkan. So boleh dibetulkan sebelum audit. Maknanya you dah buat revision baru untuk SOP tu sebelum audit pun boleh. Tapi you kena remark lah. Maknanya revision tu kena remark dan dokumen yang lama tu you kena keluarkan. Itu satu kaedah. Kaedah yang kedua adalah orang buat audit, okay, cikgu jaga bahagian mesin, cikgu ni jaga bahagian kebersihan pusat pemprosesan makanan. Lepas tu perasan, dah buat audit, okey dapat. Cikgu, kita punya inspection untuk kebersihan kawasan ni, hygiene tak cukup. Dalam SOP kita tak sebut benda ni. Jadi ada audit finding. Jadi lepas audit tu, kita nak close audit tu punya finding tadi, kita buat perubahan pada SOP pun boleh, tak ada masalah. Ataupun dalam SOP kata, okey, sebelum buat kerja-kerja pembersihan di lantai, okey, tidak ada satu orang pun boleh ada dalam tu. Jadi kalau satu orang pun tak ada, bila tengah buat pembersihan,
ada pula pelajar lain duduk kat situ sebab dia membantu. So macam mana tu? Jadi kena perbetulkan dekat situ, kena sebab ada discrepancies lah, ada perbezaan. Pun boleh juga. Tak ada masalah. Sebab dia tak ada, kita kata dalam safety ni dia tak ada 100%, dia tak rigid. The focus is, paling kita kena ingat adalah the focus is to prevent accident. Yang kita gunakan semua ni adalah tools saja. Sebab ada orang, dia tak implement pun safety, tapi dia bernasib baik. Dia bernasib baik tak berlaku accident. Tetapi sekiranya berlaku accident, dia tak ada usaha pun sebelum ni untuk mencegah kemalangan. Jadi yang tools ni yang kita guna ni, PDCA, polisi, program, audit, inspection, ini adalah tools untuk kita mencegah kemalangan. Okay, get the point tak? Okay, ada soalan lagi nak tanya? Cik nak tanya. Silakan. Yang apa yang saya nampak lah ya, industri kecil dan sederhana ni rasanya macam tak berapa menitik beratkan lah tentang audit OSHA ni. Betul. Tapi kalaulah dia tu menitik beratkan tentang OSHA ni, maksudnya dia panggil orang audit, dia punya bengkel apa semua, adakah dia ni ada kelebihan kepada dia punya industri tu, sama ada dari segi kepercayaan pengguna ke, produk dia ke, ataupun labeling ke, harga dia ke? Ada tak manfaat kalau dia audit kepada dia punya bengkel lah, kepada dia punya industri? Alright, soalan yang sangat baik. Okay. So bila kita kata pemprosesan makanan, pemprosesan makanan, kalau kita kata small and medium enterprise, okay, small and medium enterprise, yang sangat dititik beratkan dalam pemprosesan makanan ini, SME ni, dia sangat mementingkan kualiti. Okay, kualiti itu memang kenyataan. Tetapi sebagai contoh dia punya kelebihannya adalah adalah bila kita kata prevention of accident. Okey. Contoh disebabkan zaman sekarang kita ada handphone. Ini masalah dia adalah video. Dan semua orang nak buat TikTok, nak buat YouTube, nak buat Facebook Live, nak buat Facebook video dan sebagainya. Sebab apa? Sebab semua tu boleh mendatangkan income. Daripada view, kita boleh generate iklan dan sebagainya. Di mana datangnya kita kata kelebihan kepada produk pemprosesan makanan tu adalah antaranya adalah salah satu daripada elemen dalam occupational safety and health ni adalah 5S. Sebab 5S ni dia terkait dengan housekeeping dan juga kebersihan. Jadi bila produk makanan, kebersihan, so kita audit. Kita ada SOP untuk kaedah pembersihan. Jadi tong sampah, bila kita bersihkan, cara kita mencuci tangan dan segalanya. Jadi bila kita ambil video, contoh kita ambil video di kawasan kita memproses makanan. Jadi ada signage. Pastikan anda mencuci tangan, pastikan tangan bersih, kemudian elakkan daripada berlari-lari di kawasan. So itu dah memberikan satu, kita kata, impact. Sebab video tu tadi. So kalau kita buat, kita kata buat produk makanan, pakai headscarf, pakai face mask, kan? Itu pun sebenarnya adalah PPE. Tetapi PPE ni kita faham, kebanyakan orang awam faham adalah helmet. Kemudian apa lagi? Helmet, body harness, vest, itu orang awam faham. Tapi bila kita projectkan dekat kita punya produk, kan? Jadi produk kita tu ada tambah nilai sebenarnya. Tetapi bagaimana cara kita nak show off dekat orang, kita buat produk dengan kualiti dan juga secara selamat. Sebab itu keselamatan makanan. Itu yang kita nak jual sebenarnya bersama dengan produk kita. Okey? Boleh macam tu, cikgu? Okey.
Cuma nak tanya, adakah bila kita nak apply audit ni, dia kena apa, ada peruntukan ke apa ke macam mana? Kena bayar ke yang menyebabkan yang industri kecil ni kurang lah nak apply benda ni? Okay, alright. Sebenarnya kalau kita kata kita ada OSH Management System. OSH Management System adalah ISO 45001. Dan saya rasa semua cikgu faham kalau untuk keselamatan makanan dia panggil critical point tu HACCP. Jadi kalau kita kata small and medium enterprise ni, kalau kita buat comparison dengan Kellogg's, dengan apa lagi, Coca-Cola, so untuk go for HACCP ni itu kita kata certification kita panggil certification body, contohnya SIRIM, Moody, Diagnostic, Veritas, kita panggil. Bila kita panggil, kita kena buat sistem, kita kena hire orang. Jadi dia memerlukan kos yang tinggi. Tetapi ini adalah konsep yang saya kata kalau untuk big enterprise tak ada masalah. Tapi kalau untuk SME sebenarnya kita boleh buat secara internal audit. Tetapi kita present dia kepada top management saja, yang tadi management review tadi. Tapi kita ada benda tu semua. Kita boleh ambil gambar sebab kita buat secara internal. Maknanya kita mencari ruang di mana kita boleh buat penambahbaikan. Ini yang konsep audit yang ramai orang tak nampak. Audit tu sebenarnya bukan kita nak cari salah kita. Kita nak cari kat mana yang kita boleh improve lagi. Contohnya macam cikgu cakap tadi lah. Bila kita buat small and medium enterprise kan, okay, so kita boleh tengok, okay, so antaranya adalah kita buat audit penyediaan makanan, kan? So macam mana kita boleh sediakan makanan dengan selamat supaya kita tak terluka, kita tak merosakkan produk dengan kita kata kita mengalami kemalangan di tempat pemprosesan makanan tu. Sebab pernah terjadi, ini saya nak kongsi small and medium enterprise, dodol kan banyak orang buat kan, dodol. Tapi dia buat secara ni lah, tapi ni pernah jadi kacau-kacau dodol, orang tu terjatuh dalam dodol. So just imagine produk tu kita rugi, orang tu cedera, dan bila cedera dia adalah tempat bekerja. Jadi kalau orang tu dibayar sok-sok, dia akan buat tuntutan sok-sok, dan sok-sok ada connection dengan DOSH. Jadi DOSH akan datang, dia akan buat siasatan. Kenapa berlaku ni? Mungkin kita kena tutup sementara operasi. Itu yang jadi masalah lah sebenarnya. Itu yang kita tak nak. Jadi maknanya dia panggil, okey, ni cikgu-cikgu boleh type, nanti boleh buat pembacaan tambahan. Okey, dia panggil iceberg theory. Okey, iceberg theory ni adalah teori di mana kita nampak kerugian tu sikit, tetapi sebenarnya ada banyak hidden cost lagi yang kat bawah tu bila berlaku kemalangan. Itu yang kita nak prevent, dan kita boleh prevent ni melalui OSHMS dan melalui audit ni. Okey, clear cikgu Tapi tadi sebab reluctantnya small and medium enterprise ni, bila dia nak go for certification mahal. Certification ni memang mahal. Sebab kita kena bayar auditor yang datang tu. Kadang-kadang mandates dia satu auditor, 3 orang auditor, 1 hari 2 hari dia datang cecah sampai 3-4 ribu. Jadi untuk orang datang, kita nak tengok 3-4 ribu ni, kalau untuk SME dia boleh gunakan duit tu untuk benda lain lah sebenarnya, untuk dia beli machinery dan sebagainya. Which is, tu saya katakan, kalau pelajar tu dia ada knowledge ni dan dia berani untuk apply knowledge ni dekat tempat kerja dia, which is sangat bagus lah sebenarnya. Tapi dia kena ada knowledge dan dia kena tahu macam mana nak implement dia punya knowledge tu. Okey, ada soalan lagi? Okey, ni auditor OSH ni biasanya dari organisasi apa ya? Kalau untuk pemprosesan makanan, apa kelayakan sebagai auditor? So untuk dia jadi auditor ni kena ambil kursus auditor dulu. So kursus auditor ni kena ambil dengan institut yang approved by IRCA dia panggil. IRCA ni adalah untuk berdaftar sebagai auditor. So auditor ni dia adalah badan antarabangsa. Okay, so istilahnya certification of registered auditor macam itulah. So dia boleh jadi interim auditor dan sebagainya. So kemudian
auditor ni dia akan bekerja dengan company-company yang kita kata certification punya company. Contohnya SIRIM lah, kalau di Malaysia SIRIM. Tapi sebenarnya ada banyak lagi. Ada Moody, ada Deloitte Veritas, ada DNVGL, ada macam-macam lagi lah sebenarnya. Okay, alright. So itu untuk jadi auditor lah. Dan auditor ni dia bukan hanya pada satu sistem, dia ada banyak sistem. Dia ada ISO, dia ada macam tadi saya kata HACCP tadi, itu untuk makanan. Kemudian ada juga auditor untuk environment, kemudian auditor untuk OSH. Lepas tu ada lagi lah beberapa yang lain lagi, banyak lagi sebenarnya auditor ni. Okay, alright, ada soalan lagi? Okay, kalau tak ada soalan, saya nak teruskan ke bahagian yang seterusnya. Okay, bahagian yang seterusnya adalah incident management. Alright, 3.30 sempat insyaAllah. Okay, so 3.30 incident management. Okay, boleh nampak? Boleh nampak aja kau Boleh. Okay, so incident management. Okay. Incident management. Okay. So pertama kita kena tahu insiden dan accident. Macam sama tetapi berbeza. So both incident and accident are unplanned. So accident dengan insiden ni kedua-duanya adalah kita kata tidak dirancang. Unforeseen, tidak diduga. Unforeseen, unplanned, unforeseen, unexpected, tidak dirancang dan tidak diduga lah. Okay, so kita tak tahu pun dia nak berlaku. Okay, the difference is that accident result in losses. So kalau accident dia mesti ada damage. Insiden tidak semestinya. So insiden dia termasuk juga near miss. Near miss macam saya terangkan sebelah pagi tadilah, which are event that could have resulted in serious accident but in which the adverse consequences have been avoided. Maknanya near miss ni dia tak ada damage. Okay, boleh faham? Dia macam pusing-pusing sikit lah. Okay, boleh faham? Ada tak nak tanya tentang tu? Dia macam set and subset lah. Okay, alright, saya tanya dululah. Cikgu Muaz. Ada Cikgu Muaz? Cikgu Muaz ada? Ada tuan. Tunjuk muka sikit Cikgu Muaz, tak nampak lah. Okey. Orang Sabah juga? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Orang tak saya. Orang mana? Saya Kevin Hadatu. Tapi bertugas di ni lah, orang saya asal Negeri Sembilan. Asal Negeri Sembilan. Tapi sekarang duduk di Lahad Datu. Ya. Negeri Sembilan kat mana? Saya di Jelebu. Okey. Okey, Jelebu. Jelebu tu kalau dapat tukar gambar sedap lah. Nanti boleh tanyalah. Okey. Soalan saya tadi tentang accident dengan insiden. Okey. Clear tak? Clear. Okay, clear. Apa yang dimaksudkan dengan accident? Okay, itu soalan dia. Kalau accident, pandangan saya Okay, dia punya keywords dia adalah accident dengan insiden sama. Itu keyword dia yang pertama. Dan kedua-duanya ni adalah kejadian yang kita tidak duga. Kita tak duga. Kalau kita duga dia dah tak jadi accident lah. Besok engkau jatuh. Besok engkau accident, besok engkau langgar orang kata. Itu bukan accident. Itu kita kata sabotage. Mesti ada unsur sabotage. Okay. Pertama, accident dengan insiden adalah tidak diduga, unexpected. Okay. Tidak dirancang, unplanned. Okay. Dan dia kalau accident,
ada damage, maknanya ada kerosakan. Maknanya kalau kita berlanggar kereta ataupun motor, mungkin kita cedera, motor rosak atau kereta rosak. Itu accident. Tapi kalau insiden, kita bawa motor jalan, okey, sempat berhenti. Kita tak langgar orang. Itu near miss. So near miss tu termasuk sebagai insiden. Dia bukan accident. Okey, clear So maknanya insiden tadi, accident pun duduk situ, near miss pun duduk situ. Tetapi kalau accident, dia mesti ada damage. Mesti ada loss, mesti ada kerugian. Ada tahap kerosakan semua. Betul. Okay. Alright. So Cikgu Muaz, Baik. Boleh cakap ni 9 ringgit ni? Boleh. Boleh lah sikit-sikit ke tak? Okay, alright. Okay, so saya sambung balik. Okay. So nampak itu maksud dia tadi. Jadi saya kena terangkan dengan jelas ni. Okay. Kemudian dia kata apa? Ini bila kita kata accident incident ni, dia ada NADOPOD. NADOPOD ni adalah notification of accident, dangerous occurrence, occupational poisonous dan occupational disease. Okay, so dia ada permakluman tentang kemalangan, kejadian berbahaya, keracunan pekerjaan dan penyakit pekerjaan tahun 2004. Ini adalah peraturan di bawah OSHA, OSHA 1994. OSHA tu stand for Occupational Safety and Health Act 1994. So kalau ada A kat belakang tu, Act tu adalah akta. So biasanya ni dia follow dengan tahun 1994. So ini adalah peraturan di bawah akta. Okay. Kemudian ini accident theory. Accident theory ni dia mesti ada banyak punca, kemudian jadi unsafe act. Unsafe act ni perlakuan tidak selamat. Perlakuan tak selamat ni macam mana? Okey, ngantuk, tengok bola. Besok nak kerja. Terlajak, subuh pun tidak, ni pun tidak. Sedar-sedar pukul 7. Pukul 7 student pun nak pergi sekolah. Nak pergi sekolah naik motor. Pukul 7 nak masuk 7.30. Biasa kalau jalan biasa 45 minit, dia pun pecut. So ada cause A, cause B dan cause C menyebabkan dia memecut laju tadi. Itu unsafe act. Disebabkan tu dia jadi contributing factor, dia menjadi faktor penyebab untuk jadi accident tadi. Bila dah jadi accident tadi mesti ada injury dan damage. Kalau dia sempat brake, dia jadi incident saja. Maknanya dia jadi near miss. Itu adalah unsafe act. Kemudian ada unsafe condition. Unsafe condition apa dia? Motor. Sama juga, tidur awal, bangun awal, start motor. Tapi masalah dia motor dia apa? Brake tak makan. Brake tak makan, hari hujan. Dia bawa slow. Unsafe condition, hari hujan tu pun unsafe condition. Dah lah hari hujan, jalan pun ada lubang-lubang dan berlopak. Jadi dia bawa, langgar lopak, tekan brake, brake tak makan, boom, accident. DEF termasuk sebagai unsafe condition punya contributing factor. Jadi dia terjatuh, luka sikit dekat lutut, motor pun rosak. Jadilah injury or damage. Boleh nampak So ini adalah multiple causation theory. Ini teori lah yang dibangunkan. So multiple causation theory dia kata unsafe act dengan unsafe condition. Performance of task or other activity which is conducted in a manner that may threaten the health and safety of the workers. Maknanya dia buat tu secara berbahaya. Tindakan tidak selamat. Unsafe condition, keadaan tidak selamat, maknanya kawasan kerja tu sama ada lantai ke dan sebagainya boleh menyebabkan kemalangan dan boleh menyebabkan property damage ataupun injury. Ini loss causation model. Ini dibangunkan atas kajian lah. Poor control, basic cause, immediate cause, incident, kemudian ada loss, accident lah. So ini dia punya gambaran dia. Okay. So nampak. Poor control, tak ada planning, kemudian normalization. Normalization ni kita anggap benda tu biasa. Bawa laju tu biasa. Langgar lampu traffic light warna oren biasa. So kita dah normalize. So tak boleh lah. Kemudian development of off-road culture. Jadi dia dah jadi benda yang kita tengok nampak tak salah. Kemudian evaluative control process and audit. So yang ni kita tak control dengan baik. Kemudian ada human factor and environmental factor. Orang tu pengalaman dia, tak ikut peraturan, inexperience, kemudian health condition. Inexperience ni yang kita nak kena tengok. Bila pelajar masuk biasanya dia tanpa pengalaman. Kemudian environmental factor, authority,
responsibly weather condition. So yang ni dia kata apa? Substandard act, alcohol, drug intake. Ini yang kita kata unsafe act lah. Kemudian substandard condition, road, signaling, automobile design dan sebagainya. So ada peralatan-peralatan kalau dalam pemprosesan makanan, dia memang datang tanpa dilengkapi oleh kita kata guarding ataupun kita kata penutup yang baik lah. Guard ni kita panggil apa? Penghadang yang baik. Okay. Lepas tu berlakulah insiden tadi. So berlaku loss pada orang, bahan ataupun mesin, kemudian pada environment. Okay. So ini teori dia, Firamin. So daripada unsafe act dengan unsafe condition 600 akan ada 30 minor injury. Daripada tu ada 10 major injury dan boleh berlaku 1 fatality. So nampak ini dia punya kita kata insiden piramid. Ini teori yang dibangunkan setelah orang buat kajian lah. Ini tadi iceberg teori. Okay. So dalam pemprosesan makanan, kalau berlaku kemalangan, akan ada medical treatment, ada medicine, kadang-kadang perlukan terapi. Terapi ni bila kata patah, anggota tu tak boleh digunakan, anggota badan tu tak boleh gunakan dengan baik, kena pergi fisioterapis. Kemudian worker compensation pun kita kena bayar pula pekerja pada orang yang menjalankan perusahaan tersebut. Ini adalah direct cost. Tetapi indirect cost, kemudian training, replacement employee. So kalau ni kita kena train pula pekerja tu lagi. Tambah pula lagi pekerja. Kemudian nak capai target untuk production, kena buat overtime. Kadang-kadang disebabkan oleh kemalangan tu, mesin kita rosak. So kita tak boleh run production. Kemudian accident investigation, datang JKKP buat. Kemudian loss of productivity, kemudian absenteeism. Absenteeism ni bila orang tengok, oh kerap sangat orang accident kat tempat kerja dia tu. Jadi orang pun macam, aku kalau kerja ni sekarang ni. Ini saya share. Ada tak cikgu-cikgu yang pernah berpengalaman kerja dekat supermarket? Ada tak? Ada siapa-siapa cikgu yang pernah kerja kat supermarket? Ada? Tak ada? Okey. Pernah tak? Okey. Siapa yang nak tanya? Okey, Cikgu Zati. Cikgu Zati? Ada Cikgu Zati? Tak ada Cikgu Zati? Okey lah. Ada. Okay, Pernah pergi beli ayam dekat Giant tak? Giant ke, Tesco ke, ayam ke, ikan ke? Pernah. Nampak tak orang tu macam mana dia proses ikan tu ataupun ayam tu, sebab kita nak beli nanti dia akan siang kan, betul? Proses apa tak dengar, tak clear. Maknanya dia ayam. Dia proses ayam tu. Maknanya kan kita beli, timbang, lepas tu dia potong kan. Dekat supermarket ataupun dekat kedai biasa dia akan potong, lepas tu dia buang, dia lapah, betul? Betul. Okey, pernah tengok tak? Alamak, tak clear lah. Sorry lah, saya tak clear lah. Okey, kadang-kadang ada yang kita dapat tengok kan kalau dia potong tu. Okey. So bermakna Potong kalau pakai mesin tu. Betul. Jadi dia bekerja. Kan? Betul. Dia bekerja sepanjang hari, itu kerja dia. Betul. Okey, sepanjang hari itulah kerja dia. Jadi bermakna kalau 1 tahun 365 hari, dia mungkin cuti seminggu sekali je, betul? Jadi ada tak kemungkinan untuk dia cedera masa dia proses ayam tu ataupun ikan tu dan sebagainya? Probability untuk dia cedera tu mesti ada. Jadi memang tinggi sebenarnya untuk maklumat. Untuk dia cedera tu mesti akan ada. Jadi maknanya kalau kita sebagai pembeli, kita tengok
dia potong ayam tapi ada handiplast kat tangan dia. So kita pun macam, ush, ada luka. Nanti darah dia kena kat ayam kita, so kita akan rasa apa? Tapi sebenarnya nanti lain kali kalau beli ayam, tengok proses itu macam mana. Okay, jadi bermakna itulah kepentingan. Itulah kepentingan kita kata pada occupational and safety and health. Okay, Cikgu Resti, terima kasih. Okay, so nampak tuan-tuan, itu baru satu bahagian. Jadi kalau dalam pemprosesan makanan, itu pun sebahagian lah. Itu yang kita kata absenteeism. Orang tu kalau, aku kerja minggu ni, jari aku dah luka. Lepas tu luka lagi kan. Nanti nak pergi dating, girlfriend tanya, asal tangan luka? Potong ayam dan sebagainya. So jadi, ini yang kita kata absenteeism lah. Itu salah satu contoh. Itu pemprosesan ayam. Jadi kalau tuan-tuan fikir, kalau buat daging burger, buat sausage, so mesin dia lagi besar, dia kena hancurkan ayam tu, daging dan sebagainya. So ini yang saya nak sampaikan lah. Okay. Kemudian kita tengok pula incident prevention principle. Incident prevention is a good management. Okay. So management and workers must fully cooperate. Top management must lead. There must be an OSH policy. Yang tadilah kita dah bincangkan, ada OSH policy. Okay. Kemudian must have organisation and resources to implement. Mesti ada resource untuk kita implement OSH policy tadi. Jadi dalam pemprosesan makanan, antaranya adalah latihan. Itu saya kata tadi, kalau kita buat pemprosesan makanan ni, makanan apa yang kita proses dan macam ni kita nak keluarkan. So the whole process tu kita kena tengok dia punya method statement, adakah dijalankan dengan selamat. Sebab kalau berlaku kemalangan, memang the whole batch untuk produk tu kita kena dispose. Sebab dia dah kena dengan darah orang, kalau ada jari dan sebagainya, itu yang jadi masalah tu. Okay, so kena buat incident investigation supaya kita boleh mencegah dia daripada berlaku. Apa dia incident management? Incident investigation ni sama juga, dia adalah management tool. Untuk work-related injury, ill health, disease and incident are systematically studied so that their root cause contributing factor can be identified. Okay, so contoh paling mudah, kalau beli ayam tadilah, pemprosesan ayam tadi kan. Okay, itu kita tengok yang direct dekat kita kata dekat Giant ataupun Tesco ataupun whatsoever lah. Tetapi itu adalah kita kata direct, kita nampak bagaimana pula dekat kilang-kilang yang besar yang produce, macam kata produce nugget, produce daging burger, produce ayam goreng, yang kita tinggal balik kat rumah tinggal nak panaskan aja, yang produk sejuk beku. Okay, jadi kita perlu pastikan makanan tu disediakan dalam keadaan pekerja kita selamat. Sebab tu kalau berlaku kemalangan, kita kena siasat supaya kemalangan itu tak berlaku, tidak mengganggu proses penyediaan produk tu tadi. Okay, so kita nak tahu punca dan faktor yang menyebabkan ianya berlaku. Okay, kenapa kita tak nak to prevent repetition, tak nak kejadian yang sama berulang. Okay, kemudian part of it dia adalah legal requirement. Kemudian accurate record for insurance, legal prosecution and public inquiries. Okay, kemudian sebagai sebuah syarikat ataupun organisasi, memang kita kena siasat part and parcel adalah business reason. Jadi kita tak nak benda tu berulang, boleh menyebabkan kerugian dalam bentuk yang saya kata tadilah, iceberg theory tadi, indirect cost. Okay, kemudian siapa nak buat incident investigation ni? Biasanya organisasi itu sendiri, maknanya Safety and Health Committee. So Safety and Health Committee ni bila mana lebih daripada 40 orang pekerja. Kemudian proses owner, orang yang menjaga bahagian tu, maknanya supervisor ataupun manager ataupun leader dekat kawasan tu. Kemudian kalau kes tu sangat serius, biasanya akan melibatkan government agency ataupun OSH consultant. Ini macam kes yang dekat Sukeh, bom jatuh kena kereta orang, DOSH masuk dan kena panggil external consultant. Salah seorang kawan saya dia masuk dalam tim untuk OSH consultant tu. Dia masuk sekali, dia pergi buat interview, dia pergi tengok kawasan tu, ambil gambar, ukur, tengok mesin tu, dia kaji mesin tu, dia baca manual, dia banyak kerja lah. Untuk OSH consultant ni bukan kerja yang mudah, sebab kita nak tahu punca kemalangan tu.
Adakah tak ikut SOP ataupun mesin tu tak di-inspection, tak diselenggara, adakah ada faktor luaran, adakah ada unsur sabotaj dan sebagainya. So ini incident investigation. Okay, so prinsip dia semua accident mestilah disiasat. Macam kita punya contoh pagi tadi. Pelajar masuk kat situ, lepas tu licin, terjatuh. So mesti ada sebab punca. Sama ada lantai tu licin ke, ataupun kasut yang tak sesuai ke, atau laluan tu tak sesuai ke, atau pelajar tu laju sangat di jalan ke, ataupun pelajar tu memang tak boleh mengimbangkan badan dia ke. So kita kena tengok sebab ada banyak ni. So selagi kita tak siasat, kita tak boleh jump to conclusion. Dan bila kita buat siasatan, mestilah conducted by team of competent person, know the process area. Dan kena siasat secepat mungkin. Sebab tak nak ada apa? Scene interference. Mungkin dia jatuh sebab dia terpijak kulit pisang. Pisang tak sepatutnya ada kat situ. Jadi dia pun ambil kulit pisang tu, orang yang buang kulit pisang tu, dia ambil kulit pisang tu, dia pun buang kulit pisang tu. Jadi tak nampak lah. Okay? Ataupun orang yang kemalangan tu, dia dah tak datang, dia tukar sekolah. Jadi kita tak boleh siasat. Itu pun satu hal jugalah. Okay? Kemudian, pertama, kena ada buat laporan, report. Report tu mesti clear, complete, kemudian mesti detail dan mesti ada maklumat tu semuanya tepat. Siapa nama mangsa, berapa lama dah mangsa ada kat situ, apa yang mangsa buat kat situ dan sebagainya. Okay. Kemudian complete juga correct identification of causal factor. Causal factor ni faktor-faktor yang menyebabkan kemalangan tu tadi. So kita ambil fakta. Okay. Kemudian barulah kita boleh buat recommendation. Barulah ada supporting document, kemudian proper review and sign off, keep, maintain, available to everybody access. Okay. Lepas tu barulah kita dah tahu punca dia tadi, baru kita suggest. Ini pun kita bincang juga, kita bagi cadangan macam mana nak prevent dia, elakkan dia daripada berlaku lagi. Okay. Lama lagi. Soalan. Soalan. Tanya siapa lagi? Okey. Raja Atirah. Ada. Raja Atirah ada? Ada. Mukanya? Okey, Assalamualaikum. Okey, soalan. Okey. Pernah tak dengar tentang kes kebakaran di pusat tahfiz? Dengar. Okey. Mula-mula terbakar tu kan, apa yang orang cakap? Apa yang orang bagi tahu? Apa yang orang komen? Ramai budak-budak kat situ tu cedera, ada yang meninggal. Lepas tu berlaku kerosakan lah dekat situ. Jadi orang kata punca dia daripada apa? Masa tu, kebakaran tu berpunca daripada apa? Rasanya daripada arus elektrik. Lagi? Lepas tu tong gas ke. So kebanyakan itu bila mana tiada incident investigation. Perasan tak? Sebab orang dia dengar, dia terus bagi pendapat. Oh, ini mesti macam bomba pun cakap kita mengesyaki, dia kata. Kebakaran mungkin berlaku daripada litar pintas. Tapi bomba kata dia syak je. Dia tak kata itu conclusion dia. Sebab apa? Bomba masih belum menjalankan siasatan. Dan pada masa tu, terima kasih cikgu. Okay. So pada masa tu, ramai orang kata pusat tahfiz ni kurangnya. Dia kata mengamalkan keselamatan dan kesihatan. Tak ada pemadam api. Lepas tu pintu dia kata kunci, ada satu akses je. Jadi budak-budak kalau terbakar tak boleh keluar. Tangga terlalu jauh. Lepas tu dibenarkan kan kalau industri tahfiz ni, kita kata banyak sekolah pondok boleh masak kan. Lepas tu tempat mandi pun tak berapa ni. Okay, jadi ini orang punya pendapat. Tetapi pendapat orang ni adakah setelah dia buat incident investigation? Tak ada. Dia tak pergi soal siasat, dia tak pergi tengok CCTV, dia tak tengok kawasan yang terbakar tu, dia terus jump to conclusion. Jadi ini adalah satu kesalahan
di mana kita menuduh-nuduh. Kita tak tahu apa-apa, kita tak pergi pun tempat tu, jadi netizen terus bagi pendapat. Sama juga kes-kes yang banyak berlaku, ada lori langgar jejantas tu. Wah, mana safety officer? Ni safety officer lah salah tak buat kerja. Oh, dia kenal safety officer tu. Faham cikgu-cikgu? Dia kenal. Dia sama juga kaedah dia macam pelajar gagal. Kan? Oh, ni gagal lah ni. Cikgu kau tak ajar kau . Dia salahkan cikgu. Tetapi adakah dia buat kajian, siasatan kenapa pelajar tu gagal? Mungkin pelajar tu bukannya tak pandai, tetapi dia tak ada masa nak belajar sebab dia terpaksa jaga mak dia yang sakit dan dalam masa yang sama dia kena pergi sekolah. Lepas pergi sekolah, dia kena pergi kerja, cari pendapatan. Kita tak tahu. Sebab tu kita kena siasat dulu. Baru kita tahu punca, baru kita boleh buat corrective action. Ini yang saya nak sampaikan. Jadi, kenapa kita belajar incident investigation ni? Ini tujuan dia. Sebenarnya bukan hanya untuk kemalangan, benda-benda lain pun. Pertama, kita kena dapatkan maklumat. Itu tadi. Dia kata apa? Maklumat yang comprehensive, detailed, accurate. Don't jump to conclusion. Bila kita dah tahu punca dia, barulah kita buat corrective and preventive action. Okay, so corrective action. Activities taken to eliminate the cause of a process non-conformity. Jadi, kenapa dia buat macam tu? Maknanya kenapa lantai tu licin, kemudian mungkin ada sebab pelajar tu dia memakai kasut yang tak sesuai. So kasut yang tak sesuai ni kasut dia licin tapak dia. Mungkin tapak dia tapak kayu ataupun tapak yang plastik dan sebagainya. So dia kena pakai rubber sole. Ni just nak share sikit lah. Macam saya ajar anak saya main skateboard. Jadi saya faham kenapa skateboard tu dia ada grip, dekat atas dia ada grip tape dia panggil. Macam kertas pasir lah. Dan kasut yang digunakan bukan semua kasut boleh pakai. Kena pakai gum sole. Tapi gum sole ni kalau kita pijak dekat lantai, memang dia grip. Dia berhenti. Tak. Memang takkan terkelicit. Jadi kalau pakai kat skateboard memang macam tu. Sebab dia ada grip tape, kertas pasir tu. Kertas pasir tu akan elakkan kita daripada terkeluar daripada papan luncur tu, papan skateboard tu. Dan kasut tu sendiri pun dia punya tapak tu pun dah gum sole. Jadi dia memang untuk kita terjatuh, tergelincir daripada skateboard tu tak. Cuma biasanya orang tergelincir sebab dia tak boleh nak balance. Ni pun satu. Jadi kat situ pun kita boleh tengok. Okay, mungkin ada air, licin dan sebagainya. Macam mana kita nak improve tak ada air. So reacting to a process problem, getting it under control. So kita nak kawal tadi. So kita improve supaya kita nak kawal through containment of action and taking the action needed to stop it from happening again. Jadi kita tak nak dia berlaku lagi. Corrective action lah. Preventive action, activity taken to fix the cause of the process problem before it can happen or eliminate the cause of the potential process non-conformity. So mungkin kita terus cakap, okay, antaranya pastikan tadilah kita sediakan. Maknanya masuk je dalam tu, okay, sediakan, pelajar kena sediakan kasut yang dekat luar dengan kasut dekat dalam tu lain. Satu. Lepas tu memang terang-terang dalam tu tak boleh lagi. Lepas tu untuk elakkan air sentiasa bertakung, kita buat penambahbaikan. Maknanya dekat pusat tu, pusat pemprosesan makanan tu ada drain, kita panggil trap drain, supaya air boleh turun kat situ dan mengalir keluar. Itu antaranya lah. Okay. Kemudian non-conformity, when a process does not meet the requirement, it's supposed to be fulfilled. Jadi tengok balik kita punya SOP dan kita improve SOP kita dan kita permudahkan jadi safe work instruction. Safe work instruction tadi mudahkan lagi, tukarkan dia dalam bentuk diagram ataupun chart. So process non-conformity can result in audit finding during the internal audit atau process of the company. So sebab tu kita kena buat internal audit juga. Sebab dalam internal audit dia akan tengok, oh ada kemalangan. So apa laporan kemalangan, apa dia punya finding, dan dia akan tengok dekat actual site betul tak finding tu menjadi punca dan corrective action dia ada tak dia diimplement ataupun prevention dia ada tak dah diimplement. Okay. Kemudian proses tadi, so detected from audit, inspection and incident investigation. So nampak tak dia punya benda yang kita kata non-conformity tadi, benda yang kita tak
tak buat tu, kita boleh dapat melalui audit, inspection dengan incident investigation. So corrective and preventive action, recommendation on the non-conformity. Action plan conducted, kita dah buat tadi, kemudian check for the effectiveness of the action. So maknanya kita dah implement dah preventive and corrective action tadi. So kita tengok dia efektif ke tak efektif. Itu yang kita nak tengok dengan baiklah. Okay, alright. Ada soalan? Ada soalan? Okay. Insiden nyaris-nyaris. Okay, kejap. Insiden bukan nyaris-nyaris. Insiden adalah keseluruhan. Okay. Insiden tu termasuklah kemalangan ataupun aksiden dan near miss. Okay. Tapi kemalangan tu tadi dia menyebabkan loss, ada kerugian. Maknanya sama ada kerosakan harta benda ataupun kecederaan. Near miss berlaku tapi kemalangan nyaris. Near miss tu kemalangan nyaris lah. Dan dia tiada loss. Okey. Boleh Alright. Puan Julia. Okey Puan Julia boleh faham Okey, ada soalan nak tanya? Yang part yang saya katakan tadi, corrective and preventive action tadi. Okey, boleh? Corrective and preventive action tadi. Okay. Okay, corrective and preventive action tadi. Saya nak tanya siapa? Okay. Tanya Narimah lah. Narimah Hamiran. Unik nama. Ada? Cikgu Narimah ada? Ya, saya. Kamera boleh on? Apa soalannya, Cik? Belum tanya lagi. Belum tanya lagi. Okey. Dekat ni Ini pun saya samakan. Okey. Soalan dia adalah tadi kita cerita pasal incident investigation, betul? Lepas tu bagaimana kita boleh dapat non-conformity. Non-conformity ni adalah kita kata perkara-perkara yang kita tak comply ataupun kita tak buat ataupun kita terlepas pandang. So macam mana kita nak kenal pasti melalui apa yang kita boleh kenal pasti kita punya non-conformities tadi? Kaedah apa yang kita boleh gunakan? Okay, contoh antaranya tadi kita buat incident investigation, betul? So melalui incident investigation tu kita buat siasatan kemalangan. Jadi dari situ kita tahu okey, rupanya sepatutnya setiap kali dalam proses samakan tu kalau guna banyak air akan ada pelajar yang ditugaskan untuk sapu air tu. Itu satulah. Jadi pelajar tu tak buat, dia terlupa. Jadi kat situ ada non-conformities bila kita buat siasatan kemalangan. Itu satu kaedah untuk dapatkan non-conformities. So tadilah maknanya perkara-perkara yang kita tak buat tetapi kita terlepas pandang dan sebagainya. So kaedah lain apa lagi yang boleh kita gunakan? Melalui apa? Okay, ada dalam nota tu. Nota ada tak? Ada dalam nota. Cuba tengok kat situ dia tulis apa lagi? Baru je saya tunjukkan tadi. Okay, ada kat situ page 21 tu, cuba tengok. Non-conformity detected from apa? Page 21 dalam nota tu.
Okay, so dia ada 3. Incident investigation, lepas tu ada 2 lagi. Ada yang boleh bantu? Cikgu-cikgu lain? Dalam nota tu dia page 21. Nota soft copy dah dapat kan? PDF tu, ada tak? So dia ada 2. Satu incident investigation, satu tadi daripada yang kita tengok sebelum ni tadi ada kita bincang tadi. Yang saya kata biasanya orang kalau buat tu dia cari kesalahan dia. Sebenarnya bukan macam tu, kita cari ruang untuk kita buat apa yang kita boleh tambah baik. Apa dia? Audit. Audit dan satu lagi? Satu lagi. Sekejap. Ada satu lagi. Dia ada 3 poin. Satu lagi apa? Dia sebahagian daripada audit juga. Dia jatuh bawah audit. Okay, satu lagi inspection. So inspection, audit dengan incident investigation. Dekat situ kita boleh tahu non-conformities. So nampak tak? Jadi dekat sini sebenarnya apa yang kita boleh highlight adalah bila kita nak cari dekat mana kita boleh improve, kita boleh tengok 3 item ni. Incident investigation, audit dengan inspection. Sebab kita tak perlu inspect orang lain. Kita inspect diri sendiri pun cukup. Maknanya macam mana kita menjalankan tugas tu, lepas tu kita dah pergi, lepas tu sebelum habis tugasan tu kita tengok, oh okey yang ni. Oh yang ni aku tak buat lagi. Yang ni terlepas. Yang ni tadi sepatutnya buat. So yang tertinggal itulah yang kita kata non-conformities. Okey Puan Narimah Puan Narimah dari KV mana? Cenor. Cenor, faham? Faham. Okey, alright. So good lah. So ambil kita kata manfaat daripada kursus ni nanti boleh implement dekat KV lah. Okey, alright. So now saya sambung lagi. Okay. So nampak So emergency response. Okay. So emergency response ni bahagian yang terakhir lah. Okay. So emergency response apa dia? Emergency ni dia sama juga unexpected. Okay. Dan endanger of the safety of one or more individual. Maknanya macam contoh, kalau kita boleh bagi contoh, dia kebakaran. So kebakaran ni bukan endanger seorang dia banyak orang. Banyak orang boleh berada dalam situasi yang berbahaya lah. Okay, so it is essential for health and safety practitioner to identify possible hazard, minimize the risk, have emergency planning in place that allow for rapid and efficient response in the event of the emergency arising. So emergency ni dia melibatkan banyak orang. Okay, dan dia mestilah orang kata dalam skala yang besar. Contohnya kebakaran, letupan, bangunan roboh. Okay, lepas tu spill yang besar. Spill yang besar ni kalau kita kata dalam industri pemprosesan makanan ni tengah-tengah goreng nak buat pisang salai kan, tengah-tengah salai ataupun tengah nak buat kerepek pisang, tengah-tengah goreng bukannya sikit-sikit sebab banyak kan. Jadi tengah-tengah macam mana, okey, tungku yang kita gunakan tu dia patah, dia spill over minyak panas. Itu adalah spillage. Spillage minyak panas tu lagi bahaya. Okay, so hazardous biological agent or toxic chemical tu pun samalah. Termasuk juga terrorist attack, termasuk juga riot, termasuk juga kita kata pun boleh dimasukkan juga pelajar kena histeria, 10 orang kena histeria. Jadi pening. Jadi ini pun kita kena ada satu perancangan untuk menghadapi emergency. Okay, so technological, kemudian ada natural, flood, earthquake, tornado. So kita dekat Malaysia ni agak bernasib baik lah. Sebab gempa bumi dan tornado tu kita terlindung. Tetapi masih boleh berlaku. Ada kemungkinan. Saya ingat 2-3 hari lepas, minggu lepas ada KL tergegar. Okay, so emergency preparedness, intended response to unexpected, serious and dangerous occurrence. So maknanya macam contoh tadi kebakaran. So kalau berlaku kebakaran, apa kita punya respon? Orang yang tak ada latihan, yang tak berkenaan, dia akan lari keluar, pergi ke tempat berkumpul. Ini yang kita nak buat ni. So involve preparation, planning for natural or man-made disaster, accident, breach of security, terrorism, medical emergency, flood or other essential service chain breakdown and other dispute catastrophic. Termasuklah juga putusnya bekalan elektrik. Ini pun kita kena masuk juga. So bila food preparation ni ataupun food processing ni, kalau kita dah buat, katalah kita buat produk yang perlukan kita guna ketuhar.
ketuha yang besar lah. Kita nak keluarkan produk yang banyak. Tiba-tiba dah masukkan ketuha nak buat biskut, yang ketuha guna elektrik, tiba-tiba elektrik tak ada. So the whole batch tu kita dah tak boleh buat apa dah. Tetapi kalau kita ada emergency preparedness, kita tahu macam mana. Okey, kalau tak ada bahan tu boleh tahan berapa lama, sepatutnya bila paling lewat untuk kita buat, untuk kita dapatkan bekalan elektrik. Kalau tak boleh dapat bekalan elektrik, macam mana? Ada tak kita resource untuk dapatkan genset dan sebagainya. Ini pun salah satu juga. Okay, sebab tu kita kena ada emergency preparedness. Okay, kemudian include a series of action to be taken in the case of emergency such as preventive action, preparation to meet adverse situation. So kita kena bersedia. Macam contoh tadi lah, terbakar kan, terbakar pun habis bengkel food preparation. Jadi macam mana kita nak teruskan pembelajaran? Ada tak dalam bentuk kita kata audio visual? Sebab tu saya kata mungkin dalam proses pembelajaran tu kita boleh buat audio visual. Sungguh pun pelajar tak dapat buat secara praktikal, tapi dia boleh tengok audio visual dan mungkin dia boleh itu adalah mitigation plan. Kemudian situation control to save life and reduce property damage. So kalau berlaku kebakaran, ada tak pemadam api yang disediakan? Boleh tak kita kawal? Bomba dekat mana? Bomba nak datang, mana akses dia? Mana pemadam pilih air yang paling dekat? Ada tak hose reel? Semua benda tu kita akan tengok. Jadi untuk buat dokumen emergency response ni and preparedness ni tak boleh buat seorang. So kita kena identify banyak tempat, kena libatkan banyak organisasi yang lain. Sampaikan bomba pun bukannya kita kata nak call 999 tu. Kita kena ada hubungan baik dengan balai bomba yang paling hampir. Mungkin boleh buat latihan juga. So itu pun boleh jadi program tadi. Untuk OSH program tadi. Okay. Kemudian emergency response, systematic response to an unexpected or dangerous occurrence. The goal of emergency response procedure is to mitigate the impact of the event on people, workplace and environment. So dia punya target adalah kita nak keadaan situasi kecemasan tu kita boleh kawal. Dan kita boleh kurangkan kesan dia tu kepada tempat kerja dan environment dan juga kepada orang. Okay. So a plan should include specification for alarm system, detailed evacuation maps, emergency lighting and training plan to ensure that all employees are familiar with and are able to play their part in emergency evacuation. Okay, soalan. Okay, soalan. Nak tanya. Siapa yang belum tanya lagi? Ni, Lilianti. Lilianti. Ya cikgu, cikgu Lili. Ada? Cikgu Lili ada? Kebocoran gas termasuk dalam emergency. Betul, boleh masukkan juga. Sebab kebocoran gas dia boleh melibatkan kepada kebakaran, sesak nafas dan sebagainya. So itu pun kena masukkan juga. Jadi pertama yang paling penting adalah incident prevention. Ataupun emergency tadi kita prevent daripada jadi. So macam mana nak prevent kebocoran gas tadi? Boleh audit peralatan dan boleh buat inspection ke atas ataupun pemeriksaan ke atas peralatan. Okay, good. Ada. Cikgu Lili ada? Okay. Cepat sikit. Okay. So kalau tak ada saya pindahkan kepada cikgu yang lain. Okay. Cikgu Hasmarini. Cikgu Hasmarini ada? Ada. Okey, Cikgu Hasmarini. Okey, alright. Assalamualaikum cikgu. Assalamualaikum warahmatullahi. Cikgu daripada KV mana cikgu? KV Ceno. Oh, Ceno juga? Okey, alright. So maknanya yang untuk KV yang pemprosesan makanan ni, Ceno, Lahad Datu, Rembau, Teluk Intan. Okey, so 4 KV lah? Ya. Okey, alright cikgu Hasmarini. Hasmarini. Okey, cikgu panggil cikgu Rini lah ya. Okey cikgu. Soalan saya. So cikgu dah bertugas dekat KV Ceno berapa tahun? 7.
lama lah tu. Lama lah tu. Okey, 7 tahun. Dalam tempoh 7 tahun, berapa kali buat fire drill? Setiap tahun memang wajib buat fire drill. Alhamdulillah. Okey, buat fire drill, ada tak dokumen buat fire drill tu? Ada tak proses dia? Ada disimpan oleh unit OSHA. Okey, bagus. Okey, tu soalan tu, 2 tu dah pas lah. Okey. Kemudian soalan seterusnya. Okey, soalan seterusnya. Bila dah buat drill tu, kan? So apa aktiviti yang buat masa drill tu? Itu soalan dia. Okey. Aktiviti yang buat masa drill tu. Macam mana proses drill tu berjalan? Emergency drill tu. So kalau kita kata drill tu lebih kepada pengungsian bangunan. Betul? Pernah dengar? Betul. Okay. So macam mana proses tu berjalan daripada awal sampai akhir? Selalunya perjalanan aktiviti seperti biasa, tetapi bila masa kita mendengar siren amaran, amaran yang dikeluarkan oleh pihak sekolah lah kan. Jadi macam guru-guru akan memainkan peranan lah mengungsikan bangunan yang kita duduki pada masa tersebut. Yang pasti kita kena utamakan pelajar, bagi pelajar keluar dulu mengikut arah yang telah ditetapkan, dan arahan contoh berkumpulnya di mana, di kawasan mana. Jadi kita kena memberi arahan kepada pelajar ke mana arah tujuan dia tu. Macam tu. Dan berkumpul mula-mula sekali kita akan kumpul depan bangunan kita tu. Cek dulu adakah semua pelajar, semua ahli, semua guru yang ada kat situ betul-betul bangunan tu dikosongkan, barulah bergerak ke tempat berkumpul lah. Okay. Dan menunggu arahan selanjutnya. Kemudian di sana nanti kita akan diberi buku kedatangan tu kan, untuk kita cek semula setiap pelajar dan setiap guru keberadaan mereka. Ada ke tak di situ? Takutlah ada yang tertinggal dalam bangunan ke. Okay, alright. Okay. Lepas tu? Habis. Lepas tu habis lah. Habis, tamat bersurai. Okay, alright. So, okay, perjalanan proses yang baik. Okay, macam saya katalah, apa yang saya buat ni, dia seolah-olah audit juga. Seolah-olah audit juga, sebab saya bertanyakan, saya mendapatkan feedback. Okay. Ada tak apa-apa laporan yang dikeluarkan selepas itu? Oh, ada. Kan pada masa tersebut kan kita bekerjasama dengan pihak bomba. Okey, baik. Jadi kita bekerjasama dengan pihak bomba. Pihak bomba memang berada pada hari kejadian, pada masa awal lagi. Jadi pihak bomba memang dia catat masa. Berapa masa yang diperlukan untuk setiap ahli daripada satu bangunan daripada satu kawasan, sebab dia jaga beberapa kawasan kan. Berapa masa yang dia ambil untuk sampai ke tempat berkumpul tu. Jadi di situ memang lepas tu akan ada laporan lah, dan selalunya pada akhir sesi pun bomba bomba akan bagi tahu kita sebenarnya tu berjaya ke tak sasaran dia tu, menepati sasaran ataupun tidak masanya. Okey, pihak bomba bagi tahu sasaran masa yang ditetapkan adalah berapa minit? Tak ingat. Sejujurnya saya tak ingat. Okey, alright. Saya pun sebab kenapa saya tanya, saya pun tak pasti sebab dia bergantung kepada kawasan dan keadaan persekitaran tu. Tapi biasanya diletakkan dalam tempoh 7 minit lah. Okey, sebab tu itu adalah yang sangat baik. Tetapi sebenarnya apa yang saya nak cuba tanyakan lagi sebenarnya, ada tak dari pihak sekolah seseorang yang buat laporan lengkap? Bermakna laporan lengkap, proses berjalan selama berapa minit, kumpulan pelajar yang terakhir datang sekian, kumpulan pelajar yang terakhir yang datang yang sepatutnya selamat dalam tempoh 7 minit adalah ini. Selebihnya tu tak selamat. Macam tu satu. Yang tu laporan mengenai keseluruhan tu akan dibuat oleh jawatan kuasa OSHA tu lah penyelarasnya. Okey, baik. Maknanya lengkap lah. Okey. So maknanya itu dah ada implementation. Drill tu sendiri pun sebenarnya adalah promosi. Promosi juga tu sebenarnya. Kita buat latihan. So kalau berlaku betul-betul, kita dah tahu macam mana nak bertindak. Itu tujuan dia. Okey. So maknanya itu adalah yang saya nak cuba tanyakan lagi sebenarnya. Ada tak apa-apa laporan yang dikeluarkan selepas itu? Ada tak apa-apa laporan yang dikeluarkan selepas itu? Ada tak apa-apa laporan yang dikeluarkan selepas itu? Ada tak apa-apa laporan yang dikeluarkan selepas itu?
Okay, alright. Terima kasih cikgu. Jawapan yang sangat baik. Saya kagum tu. Sama-sama, terima kasih. Okay, alright. Jadi, nampak okay, itu antara fungsi dia tadi. Kenapa kita kena buat emergency drill. Tapi sebenarnya emergency drill bukan hanya setakat kepada kebakaran je dan lain-lain pun. Saya pernah terlibat emergency drill bangunan dekat KL 30 tingkat. Berkumpul dekat sebelah stesen Ampang Park. Sekali dengan hotel. So memang bukan senang sebenarnya nak buat. Jadi ada repo yang baik dengan pihak bomba, sangat baguslah sebenarnya. Okay. So so dalam emergency evacuation plan tadi, a plan should include specific for alarm system, detailed evacuation map. So detailed evacuation map ni sepatutnya kena letakkan dekat setiap bengkel ataupun pusat kita punya pembelajaran itulah, supaya pelajar boleh refer, guru-guru pun boleh prefer, dan sekiranya ada visitor pun boleh refer. So emergency lighting and training plan that ensure that all employees are familiar with and able to play their part in emergency. Once employees are properly informed and trained, emergency drill should be carried out allowing for evaluation the effectiveness of the plan and accompanying the staff and training program. Tadi kita test lah tu sebenarnya bila kita buat drill tu. So ERP tadi, emergency response plan tadi, objektif dia prevent fatality and injury, reduce damage to building, stock and equipment, protect the environment and the community, accelerate the resumption of the normal operation. Itu tujuan dia lah. Okay. Kemudian kita nak buat prosedur tu, kita kena consider nature and degree of emergency. So setakat hari ni alhamdulillah lah, tak ada lagi kita dengar sekolah-sekolah yang terbakar ni. Dah lama tak dengar kes sekolah terbakar. Saya ingat last pun saya dengar sekolah menengah perempuan Pudu dulu, Makmal dia terbakar. Itu last lah, lepas tu dah tak ada dengar dah. Alhamdulillah lah, kita pun tak nak. Okay. So kemudian evacuation rule tadi saya kata kena ada gambar dia, kena ada laluan dia. Kenapa kena ada? Sebab kita nak tengok adakah laluan tu terhalang. So dia tak boleh terhalang, mesti tak boleh ada obstruction. Okay. Kemudian specify safe location for staff together for head count tadi kan, buat pengiraan, and to ensure that everyone has left the danger zone, assign individual to assist employee with disability. So kalau ada ada orang-orang yang ada dekat premis tu tapi dia disable. Bukan kan hanya disable, termasuklah apa? Wanita-wanita mengandung pun perlu diberi bantuan. Okay. So kemudian carry out treatment of injured and search for the missing simultaneously with effort to contain the emergency. Sebab tu kita buat head count, sebab nak tahu ada tak orang yang tertinggal. Okay. Provide alternate source of medical aid when the normal facility may be in the danger zone. Ni kalau ada klinik dan sebagainya lah. Biasanya kalau kilang-kilang besar dia ada klinik atau hospital dia sendiri. Ensure that safe of all staff and or the general public first, then deal with the fire or other situation. So yang ni pun kita kena tengok kalau ada involve public. Okay, kemudian dia kata lagi, ni tadilah sebab apa saya rasa training conducted to emergency response team, company personnel on emergency response and evacuation process. Jadi safety committee tadi dia mestilah dilatih. So dia tahu macam mana dia nak bertindak ketika kecemasan. Saya pernah buat benda ni di college di Sepang. So kita buat simulation lah macam tadi juga. Tapi ada masanya pada ketika tu first aid box tertinggal, lepas tu stretcher tertinggal, lepas tu saya ada kidnap orang, dah pecah dalam grup pun bila buat account tertinggal. Okay, itu yang kita nak kena tengok betul-betul lah. Okay, kemudian kita masuk pada first aid. Okay, first aid saya ada soalan juga sebenarnya. Okay, saya nak tanyalah pada guru yang berkenaan. Okay. Saya nak tanya pada sekejap. Okay.
So saya nak tanya pada apa yang nak tanya Ada tanya Hanati. Namanya Hanati ni. Ya, saya. Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam. Cikgu, soalan. Ya. So sepengetahuan saya, kalau college vocational ni dulu sekolah lah, teknik dan vocational kan, betul? Lepas tu naik jadi KV kan. Lepas tu dalam proses tu, kalau dulu zaman saya ada unit beruniform, betul? Sekarang masih ada lagi ke tak ada? Sekarang ada lagi lah, cuma bila PKP ni dah lama lah tak ada. Okey, faham. Maknanya kalau kelas tu berjalan seperti biasa, sistem persekolahan berjalan seperti biasa, masih ada lah. Masih ada. Okey, soalannya, ada tak Persatuan Bulan Sabit Merah ataupun St. John ataupun sebagainya, ada yang ada kaitan dengan perubatan? Ada Bulan Sabit Merah. Okey, Bulan Sabit Merah. Okey, soalan. Okey. So, mesti ada guru yang terlibat sebagai pengajar untuk Persatuan Bulan Sabit Merah, betul? Betul. Okey. So dalam emergency drill, saya percayalah, tadi saya tanya cikgu yang sebelum ni tadi, cikgu Rini tadi, dia kata ada buat fire drill. Jadi saya rasa saya percaya konsep tu semua KV pakailah, maknanya ada buat fire drill. Semasa fire drill, ada tak dibuat juga first aid punya treatment? Soalannya. Kalau semasa fire drill, rasanya tak ada buat contoh demo untuk buat treatment. Kecuali dia buat demo untuk memadamkan kebakaran tu ada. Tapi kalau masa dalam waktu Persatuan Bulan Sabit Merah tu kan setiap petang Rabu kan ada perjumpaan kan. Itu mungkinlah ada slot untuk dia orang belajar rawatan tu adalah. Ada tak dibuat drill, macam contoh dibuat drill belajar cedera? Sebab drill ni, emergency drill ni ada macam-macam. Kita boleh kata fire kan tadi, kebakaran. Mungkin ada drill pelajar terjatuh. Pun kita boleh buat drill juga, which is kita buat, kita kata situation punya ni lah, lakon semula dan sebagainya. Role play, kita buat role play. Ada tak pernah dibuat macam tu di KV? Soalan saya. Setakat yang saya ada di college ni, diorang buat dekat asrama, jadi tak semua guru yang terlibat lah. Jadi saya pun tak pasti diorang ada buat ke tak yang latihan macam tu. Maknanya pernah dijalankan. Pernah dijalankan. Tetapi hanya di peringkat asrama. Asrama, ya. Which is adalah. Maknanya tetapi tidak secara menyeluruh. Jadi sebab dalam emergency response, lepas ni topik kita adalah first aid. So first aid itu termasuk dalam emergency response sebenarnya. Jadi kenapa kita masukkan ni? Sebab dalam pemprosesan makanan, kita kadang-kadang kita menggunakan mesin-mesin yang besar. Mesin-mesin yang besar, yang berputar, yang tajam dan sebagainya. Jadi itu pun kita boleh kategorikan sebagai emergency sebab dia require immediate attention. Kita nak attention yang cepat, immediate care. So sebab kalau contoh kita boleh katakan juga kita tak nak, tetapi boleh tak pelajar tercedera, jari diputus? Itu pun kita kategorikan emergency. Tapi jari putus ni, adakah pelajar atau guru yang mengendalikan kelas tu tahu apa nak buat? Jadi termasuklah dalam drill tu sebenarnya boleh dimasukkan juga, tapi tak salah, maknanya boleh dibuat dalam peringkat kelas ataupun dibuat di peringkat sekolah ataupun dibuat di peringkat asrama. Tapi kalau dibuat di peringkat college tu, mungkin tak semua pelajar dapat sertai. Mungkin ramai pelajar yang akan jadi penonton. Sebab tu sebenarnya kalau crowd yang kecil tu impact dia lebih besar. Tapi kena buat banyak kali lah. Alright. Terima kasih cikgu. Atas feedback tu. Alright. Nampak? Now kita masuk kepada first aid. Jadi
kalau di KV tu kita dah ada Persatuan Bulan Sabit Merah, which is boleh juga kita jadikan program dan kita masukkan dalam kita punya ERP apa-apa keperluan yang kita fikirkan sesuai untuk kita punya pelajar dan kondisi kita di college. Okay. So first aid apa maksud dia? Okay. So according to ILO lah, International Level Organization, first aid adalah immediate and temporary care for the victim of an accident. Maknanya yang terlibat dalam kemalangan, kita nak bagi dia bantuan awal dan secara sementara lah. The aim adalah untuk reducing acute threat to the life or health of the victim. So kita nak menggalakkan pemulihan. So kita tak nak dia nyawa dia terancam. So kita beri bantuan awal. Dalam DOSH pula dia kata apa? DOSH, Department of Occupational Safety and Health. Okay. So mungkin nanti cikgu-cikgu boleh buat perbincangan sebab tadi daripada saya punya perbualan dengan cikgu-cikgu tadi, cikgu kata Department OSHA. So jangan guna Department OSHA lah. Lebih baik gunakan Department OSH, Occupational Safety and Health. Sebab kalau OSHA tu A dekat belakang tu adalah Act. Tapi kalau nak pakai juga Department OSHA tu, A tu boleh tukar kepada Administrative. Maknanya Occupational Safety and Health Administrative Department. Okay, clear Sebab kalau guna OSHA saja, A tu tak tukar jadi apa-apa, dia jadi Act. Dia jadi Department Occupational Safety and Health Act Department. So macam akta punya jabatan, jadi tak berapa sesuai lah. Okay, sebab akta punya jabatan ni DOSH. So DOSH, Department of Occupational Safety and Health, include the provision of first aid facility, service and personnel required for the initial treatment of persons suffering from injury, illness at a workplace. It is the immediate treatment or care given to victim of an accident or sudden illness before qualified health personnel attend to provide treatment. Ini maknanya daripada DOSH. DOSH kata termasuklah fasiliti bantuan awal, servis, perkhidmatan yang diberikan oleh orang yang qualified jadi first aider. Lepas tu dia akan bagi rawatan awal. Rawatan awal yang paling cepat. Okay. Kemudian dia akan make sure sehinggalah datang qualified health personnel, sama ada MA ataupun doktor yang qualified lah. So dia akan bagi bantuan awal. Okay. Kemudian kita punya first aid ni nak preserve life, kemudian prevent illness or injury daripada jadi lebih teruk, mengurangkan kesakitan, kemudian menggalakkan pemulihan, kemudian kalau orang tu tak sedar, kita kena pastikan dia dalam keadaan baik lah sehingga dia sedar. Okay, so major component kalau first aid biasalah first aid box, kemudian first aider. Kalau dalam industri lebih daripada 150 orang pekerja, kilang itu atau tempat kerja tersebut kena ada first aid room. Dalam first aid room ni ada banyak equipment lah. Kemudian first aid equipment ni banyak. So kalau sekarang kena tambah lah. Disebabkan oleh COVID ni, dalam kita punya first aid equipment, kita kena tambah, dia panggil oxygen meter tu. Untuk kita cek kandungan oksigen dalam darah. Ini pun penting kena ambil pengetahuan. Sebab 98 hingga 100%. Bawah daripada tu, mungkin orang itu ada kena COVID. So orang pengsan, cucuk dulu jari dia, kepit dulu jari dia, tengok oksigen content. Tengok oksigen content, oh ada COVID, tak boleh lah. So kita tak boleh nak bagi bantuan pernafasan lah, sebab nanti kalau kita bagi bantuan pernafasan, kita pula kena. So kita boleh buat chest compression saja. Ini pun kena update jugalah knowledge. Okay. Kemudian faktor untuk consider bila kita kata first aid ni, jenis industri. Jadi kalau KV, industri dia pendidikan, tapi kalau untuk pelajar nanti dia akan kerja dekat kilang yang besar ataupun small and medium enterprise ataupun dia jadi pengusaha. Okay, so itu jenis industri lah. Kemudian jumlah pekerja, jumlah kaki tangan, jumlah orang yang ada dekat dalam premis. Kemudian waktu operasi, maknanya shift lah tadi. Kemudian kedudukan premis kita tu sama ada dia dekat dengan klinik ataupun dengan hospital ataupun jauh. Okay. Kemudian first aider, ini adalah orang yang telah berjaya, complete kursus dan dia adalah proficient. Maknanya ada badan yang diiktiraf yang mengeluarkan sijil. Badan yang diiktiraf ni contohnya PBSM, St. John Ambulance, NIOSH dan sebagainya lah.
Okay. So ni yang di-approve oleh DOSH lah. Okay. Kemudian ni general guideline. Ini just sekadar pengetahuan lah sebab ini untuk industri sebenarnya. Tapi pun terpakai juga sebab memandangkan college pun adalah tempat kerja. So untuk kawasan yang low risk, kurang daripada 20 orang pekerja ataupun 21 hingga 150 ataupun lebih daripada 150. So dia kata 1 first aider, 2 first aider ataupun 2 atau lebih bagi setiap 150 orang pekerja. Kalau high risk 20 atau lebih. Less than 20 ataupun lebih. So satu shift, kemudian 1 for every 20 workers and 4 day off. Kalau lebih daripada 400 orang, so 2 orang bagi setiap 150 pekerja dan mesti ada registered nurse ataupun MA. Registered nurse ni biasanya adalah industrial nurse. Ini untuk kilang yang besar-besar lah. Kalau contoh dekat Melaka ada Honda Melaka. So dia kena ada first aid room tadi dan juga kena ada MA ataupun registered nurse. Okay? So responsibility. So first aider tugas dia adalah manage casualty, kemudian in the management of injured worker or ill worker. So dia bertanggungjawab untuk menguruskan orang yang cedera tadi. So dia kena bagi treatment dan dalam masa yang sama dia mesti pastikan elak daripada berlaku kecederaan yang lebih teruk. Okay. Kemudian dia kena buat arrangement untuk dapatkan bantuan daripada hospital, doktor dan sebagainya lah. Okay. Kemudian first aider pun dia akan maintain treatment record. Okay. So ini dia akan, ni kalau ikut undang-undang kena simpan sehingga 5 tahun. Okay. Dan dia kena maintain first aid box, first aid kit tu. Kemudian mesti ubat-ubat yang sesuai saja dalam first aid box. Dia kena buat inspection ke atas first aid box tu, first aid kit tu. Kemudian konten dia mestilah sentiasa dalam keadaan tersedia. Ini biasalah design dia, first aid box ada macam-macam, keras, ada dalam bentuk bag dan sebagainya sekarang ni. Dan dia mestilah easily accessible dan clearly mark. Maknanya orang tahu benda tu ada dalam almari, dekat luar almari dah bagi tahu. Okay, first aid box located inside this cupboard. So itulah kaedah dia. Okay. Kemudian inilah tadi kedudukan dia, first aid kit tadi, first aid box tadi. So kalau large area mesti ada banyak tempat, so sesuai dan dia mestilah lock dan kunci tu dipegang oleh first aider. Dan first aider ni pula mestilah ada indikator dia, kita boleh kenal macam mana nak contact dia dan sebagainya. So content first aid box yang ni saya tak nak bincangkan, cuma ada sedikit saja saya nak bagi. Dalam first aid box tak boleh ada consumable medication. Maknanya yang kita masukkan dalam mulut. Tak kisahlah paracetamol ke, paracetamol ke, apa lagi, Gaviscon ke, tak boleh. Dia hanya untuk ubatan guna luaran sahaja. Sebab ubat makan ni kita bukan physician untuk prescribe. So itu first aider kena tahulah. Okay. So ini ada antara barang-barang dia pun saya tak nak bincangkan sebab macam tadilah you all ada kita kata bulan sabit merah punya persatuan, which is saya rasa benda ni nanti boleh dibincangkan dengan persatuan lah, boleh buat program juga sebenarnya. Okay, ni pun sama konten dia. Okay, ni pun sama konten dia. Habis. Okay. Alright. So yang tu tadi untuk emergency response. Okay, ada soalan? Okay, so incident management tadi termasuklah sehingga jenis kemalangan, siasatan kemalangan, kemudian fire drill, lepas tu kita ada treatment lah which is first aid. Okay. Alright. Okay, ada soalan cikgu nak tanya? Okey. Okey, cikgu-cikgu ada soalan? Okey, cikgu boleh onkan kamera, semua cikgu boleh?
Okay, so sekarang 4.35 petang. So kita memang tak nak lebih daripada 4.30 lah. Okay, alright, soalan saya, ada tak mana-mana cikgu yang masih belum buat assessment yang pagi tadi? Yang soalan tu, yang Google Form.